Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, apa khabar semua? So, bertemu kita dalam lubuk ilmu AIMS Counselling, iaitu satu-satunya channel YouTube yang mengandungi pelbagai informasi dan juga ilmu-ilmu yang pelbagai. Okey, saya Dr. Syam yang akan membantu anda semua pada hari ini untuk kita berkongsi ilmu berkaitan dengan beberapa topik. Untuk hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan SPSS, iaitu Statistical Package for Social Sciences. Okey, untuk saya gunakan SPSS 20. Dia sekarang ni dah ada 27 saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, tapi itu tidak menjadi masalah. Apa saja version yang tuan-tuan dan puan gunakan, ini tidak menjadi masalah. Yang penting adalah bagaimana cara tuan-tuan dan puan boleh masukkan data dalam SPSS ni dan boleh menggunakan. Maka saya akan gunakan IBM SPSS Statistic 20. Tu saya akan buka, dan kemudian apabila tuan-tuan dan puan saudari buka SPSS ini, software ini, maka tuan-tuan dan puan akan lihat beberapa perkara yang ada dalam kotak ini yang saya tunjuk ni. So dia ada run the tutorial. Yang ni kalau sekiranya you all nak lagi memahami, so you all boleh baca run the tutorial itu. Kemudian yang kedua adalah type in data. So ini adalah kalau sekiranya tuan-tuan dan puan saudara-saudari inginkan data, masuk data yang secara manual, maksudnya masuk data dalam SPSS ini yang barulah, maksudnya run an existing query ini adalah untuk yang sedia ada. So kita boleh ambil balik file-file kita yang telah kita siapkan sebelum ni untuk sambung kerja. Kemudian create a new query ini using database wizard. Jadi ini adalah kalau sekiranya tuan-tuan dan puan saudara-saudari menggunakan aplikasi lain sebagai contoh Excel ke Access ke, jadi boleh gunakan ini. Baik, sekarang ni kita nak tengok kepada satu yang baru, kita tak nak buka existing dan sebagainya. So kita nak tengok yang baru, iaitu type in data. So kita type in data. Okey, dan kemudian kita akan nampak ini adalah dia punya pemuka dia ataupun dia punya ruangan, perkara-perkara yang terdapat dalam aplikasi SPSS ini. So dia ada dua, kalau kita tengok dia ada dua kategori, satu data view dan satu variable view. Okey, untuk data view ni ini adalah tempat untuk kita masukkan data. Okey, masukkan data. Tapi yang penting sebelum kita masuk data, dia mesti ada rumah. Rumah itu perlu diletakkan dalam variable view ini. Ini rumah dia. Macam kita sebelum kita masuk pindah rumah, so kita kena buat rumah dulu, barulah kita boleh duduk dalam rumah tu. Begitu juga dengan SPSS ini. Baik, sebagai contoh katakanlah okey, kita nak buat apa? Name ini adalah nama kepada variable ataupun pemboleh ubah kita di sinilah. Tidak kiralah pemboleh ubah bersandar ataupun tidak bersandar. Okey, berdasarkan kepada simbol-simbol ataupun berdasarkan kepada kata-kata kunci yang kita sediakan untuk kita punya soal selidik yang telah pun kita berikan kepada responden semua. Baik, sebagai contoh katakanlah di sini saya nak ajar. So tengok baik-baik Okey, sebagai contoh kita mula-mula ada jantina. Okey, jantina. So yang kedua kita letak apa? Kita letak umur. Okey. Yang ketiga kita letak pekerjaan ataupun kategori pekerjaan. Okey, saya ingatkan apabila ada dua perkataan kategori pekerjaan, so kita boleh letak, kita tak boleh letak dua perkataan, maksudnya macam ni. Kategori kerja, dia tak boleh. Dia tidak boleh okey. Untuk SPSS 20 ni dia tak boleh. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan saudari gunakan SPSS 27 ke 45, kalau boleh okey, it's okay. Okey. Tapi buat yang 20 ke bawah dia memang tidak boleh. So kita kena
letakkan underscore di situ. Sebagai contoh kategori kerja. Okey, kategori kerja. So, baik, kita tengok balik semula di sini Okey, untuk jantina ni, kalau sekiranya kita nak letak 1, 2, kita nak kategorikan dia, kita kena letak numeric. Okey, kita kena letak numeric. Kalau kita type tekan di sini, dia ada numeric, comma, dot, scientific notation dan sebagainya. Biasanya kita akan gunakan 2 saja, iaitu numeric dan string. Kalau numeric ini adalah untuk kategori. Tapi kalau kita nak gunakan ayat, okey, atau perkataan, kita kena klik string. Dan bila kita klik string ni kan bila kita klik string ini, maka kita kena ubah karakter dia. Karakter ni adalah dia punya huruf. Okey. Katakanlah huruf kita nak ubah untuk string ini, kita mesti ubah 500 karakter. Banyak Okey, tak apa, it's okay So tak apa. Tapi sekarang ni jantina kita bukan nak string kita nak numeric. So tak apa. Okey. Kemudian kita tengok kat sini jantina numeric. Okey, width ini adalah kalau sekiranya kita nak menggunakan tadi tu menggunakan string tadi, so dia tanya width lah width ni adalah berapa panjang punya karakter ataupun huruf-huruf dia. It's okay, itu tidak menjadi masalah sebab kita dah klik string tadi tu. Okey, desimal ini saya cadangkan tak payahlah desimal, dia adalah titik perpuluhan sebab nanti bila kita masukkan data di sini nanti dia akan jadi 1.0 1.00 tak perlu. Jadi tak 1 2 dia tak perlu ada desimal ataupun titik perpuluhan. Okey, yang label ni adalah label kepada kita punya nama singkatan kepada variable yang kita bagi ni. Sebagai contoh kata jantina, okeylah umur. Okey, katalah kita nak tahu apa kad kerja ni. So kita boleh letak sini adalah kategori. Kita boleh letak kategori kerja. Okey, ini tak apa ini panjang-panjang pun tak apa. Okey, kemudian tu kalau kita tengok di sini label values. Okey, ini penting. Okey, values ni kategori yang kita nak berikan kepada variable kita ni. Okey, variable ni. So ini adalah kategori. Okey, untuk jantina ni kita nak letak dia kategori lelaki dan perempuan. So satu adalah untuk lelaki. Okey, add, dan 2 adalah untuk perempuan. Add juga dan tekan OK. Jadi kita nampak di sini Okey. Jadi bila kita lihat di sini, so bila kita nampak kategori ini, kategori lelaki dan perempuan, boleh je buat perempuan dulu, boleh lelaki dulu, boleh asal saja ada kategorinya. Itu tidak masalah. Tapi pada kebiasaannya mana-mana pun lelaki dululah. Okey. Kemudian kita lihat kepada umur. Umur. So umur ni kita tak perlu pun tak apa. Sebab apa, umur ni mungkin kita tak ada kategori. So kita nak tengok saja umur di antara umur 14 tahun, 15 tahun ataupun berapa lah umur responden kita. So kita tak perlu letak values atau kita tak boleh kategoriskan, kategorikan dia. Just kita letak umur saja. Tetapi kalau sekiranya kita nak mengkategorikan umur, maka kita kena letaklah kategori dalam values ini. Let's say katakanlah yang pertama di antara usia kurang ataupun kita boleh buat tanda kurang kat sini kurang 25 tahun. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua katakanlah daripada 26 tahun hingga 35 tahun. Yang ketiga, dia boleh buat tu tuan-tuan, dia boleh buat sampai beberapa value pun boleh beberapa kategori pun tak apa tapi berapa banyak-banyak menyusahkan kita je. Okey. Yang ketiga adalah di antara 36 hingga 50 tahun. Hingga 50 tahun. Okey, cukup. Okey. Dan kemudian kita tekan OK. Kalau tidak, dia tak masuk dalam ni. Okey, kategori kerja lah. Katakanlah kategori kerja ni, so kita letakkan dia satu kerja government sektor awam. Okey.
Yang kedua, kita buat kerja sektor swasta. Yang ketiga adalah bekerja sendiri. Dan yang keempat adalah tidak bekerja. Alright. Okey, ini adalah contoh dia. Okey, kita masuk kepada variable dia pula sebagai contoh. Sebagai contoh, katakanlah kita ambil variable yang pertama itu adalah suka marah. So, marah. Variable yang kedua tu tajuk dia mungkin sedih. Tajuk yang ketiga mungkin gembira. Ini adalah contoh variable. Kita tak masuk lagi dia punya construct ke, tak construct itu kita tak masuk lagi. Tapi sekarang ni kita masuk tentang variable. Contoh dia, saya berasa sedih. Itu adalah variable pertama. Saya berasa marah. Itu adalah variable pertama. Jadi kita tak boleh nak letak ataupun kita tak boleh nak tulis panjang-panjang. Jadi kita tulis marah saja. Sebab kalau panjang-panjang nanti dia tak boleh, dia tak cukup nanti. Ataupun dia akan bila masuk dalam kita punya data view ni nanti dia akan panjang. Jadi tak comel. Baik, katalah marah. Okey, kita boleh letak label ni. Kalau nak letak, tak letak pun tak apa. Kalau tak nak letak marah, dia punya ayat ataupun soalan pada kita punya soal selidik tu, it's okay. Kita boleh letak marah. Ataupun kita letak penuh pun boleh. Saya berasa marah. Okey. Baik. Okey, katakanlah sedih. Sedih ini kita nak buat sedih je. Okey juga. Tak ada masalah ini. Ini adalah untuk kita. Kita dia yang tahu. Saya gembira. Walaupun dalam instrumen ataupun soal selidik kita tu dia kata saya berasa gembira sangat. Tak boleh sangat. Saya berasa gembira. Okey. Baik, kita dah ada yang ni. So kita tengok apa yang liket yang kita gunakan. Adakah kita guna dikotomus? Dikotomus ni ya tidak ataupun dua saja. Dua saja apa tu kategori dia. Tapi kalau uliket ni dia ada bermula dengan 3, 4, 5 like Likert scale ataupun Likert scale. Itu belajar kemudian lah. Baik, untuk yang ini katakanlah let's say kita lihat kita nak masukkan data. Yang pertama ini adalah sangat tidak setuju. Okey, yang kedua ini adalah tidak setuju. Okey, agak-agak yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tidak pasti. Ada 5 liket 5 kat sekadar liket. Yang keempat pula dia kata apa? Setuju. Alright. Dan yang akhir sekali yang kelima adalah sangat tidak setuju. Okey. Sorry. Sangat setuju. Alright. Okey, kita add. Lepas tu apa yang kita buat? Kita okey saja. Katakanlah yang dua-dua ni sama je dia punya liket dia. Sama je kategori dia. So kita tak perlu type satu. Buang masa. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita copy dan kita drag kat sini. Dan kita paste. Senang je. Okey. Baik, untuk measurement ini kita tengoklah ni data kita, data ordinal ke, data nominal ke, data scale ke. Biasanya dia tidaklah memberi kesan apa-apa. Dia tidak memberi kesan apa-apa. Tapi biasanya kalau untuk yang ini adalah nominal lah. Umur dan kita ni semua nominal. Yang ini adalah scale. Okey, jadi kita boleh gunakan untuk ni scale. Okey. Ataupun kita boleh copy dan juga paste. Itu pun boleh. Tak ada masalah. Ni semua benda mudah saja. Okey, tuan-tuan, baik. Mari kita tengok pula apa yang berlaku pada data view kita ni. Data view kita di sini. Ini adalah data view kita.
data view ini jangan kita bila kita nak masuk data ni jangan suka-suka masuk je ya. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, khususnya pada adik-adik yang sedang belajar ni, jangan main masuk je, kena tengok apa yang responden kita berikan berdasarkan kepada kajian yang kita jalankan tu Okey. Untuk jantina ni tadi kita buat berapa? Satu untuk lelaki kan? Satu untuk lelaki umur pula katakanlah dia kategori dia 2, kategori kerja dia 1, dia yang ini adalah untuk yang 5 skala tadi Okey, yang ini 4, 3, ni 2. Okey. Ini adalah untuk responden yang pertama. Untuk responden yang kedua pula adalah perempuan umur itu okey. Baik, saya nak tengok sini. Gini kita lupa untuk buat decimal dia. Kalau kita tengok baik kita pergi kepada variable view dia balik. Kalau kita tengok jantina ni dia punya decimal dia kosong. Maksudnya dia tak ada dia tak ada decimal, tak ada tiap puluhan. So cuba kita tengok di sini data view So kita nampak dia cantik kan. Tak ada kosong-kosong dekat belakang dia. Jadi tak apa, kita tukar saja Maksudnya yang ni kita copy dan yang ini semua kita boleh paste. So jadi kosong-kosong belaka. So kita tengok pada data view kita. So data view kita. Okey, umur katakanlah kategori umur dia adalah kategori 3, kerja rumah kategori kerja dia adalah 3. Dia rasa marah ke marah dia rasa sedih ke tak, ataupun dia rasa gembira ke gembira. Ini masalah juga ni sangat gembira dan juga sangat marah. Macam mana tu Okey, tak apa. Ini contoh. Okey, tak apa. Baik, kemudian kita punya responden yang ketiga. Ini adalah berkaitan dengan responden kita. Berapa ramai responden kita Pakai 100, pakai 1000. So kita kena isilah kena isilah benda ni semua ni. Okey. Okey, saya akan buat sampai 3 saja kita nak habis dah ni. Okey, 2 katalah dia lelaki lagi. Okey, kemudian kategori umur 1 bawah 20 tahun. Kemudian kategori kerja dia adalah kerja sendiri, tidak bekerja 4. Kemudian dia marah tak, dia 3 je semua. Okey, baik. Kemudian ini adalah data kita. Takat ini dulu tau yang saya ajar ni. Takat ini dulu cara untuk masuk data. InsyaAllah lepas ni saya akan ajar lagi macam mana cara untuk kita menggunakan aplikasi semua ni yang di kat atas ni. Okey, terutama yang analyze lah. Ni banyak ni. Menarik. Okey, atau transform data. Bagaimana kita nak compute, bagaimana kita nak record into save variables, record into different variables. So ini semua insya-Allah kalau ada rezeki saya akan ajar anda semua. Okey. Baik. Seterusnya langkah yang terakhir bila kita dah isi banyak-banyak penat kan. Jadi kita pun pergi kepada file dan kita boleh save. Okey, kita nak save dekat mana? Okey, let's say saya save di desktop. Okey. Apa tajuk dia? Saya nak bagi test lubuk ilmu counseling. Alright, test SPSS lah. SPSS. Okey. Kemudian save. Dia akan tanya ni output dia. Okey, dia akan tanya output dia. So kemudian kita pangkal je output ni. Dia tanya save contents of output. Kita tak nak, tak payah. Okey, sebab output ni dia akan mencatat apa saja aktiviti kita dalam SPSS, dalam kita punya ruangan SPSS tadi Okey, alright. Kemudian kita tak nak no. So kita boleh tutup dan tengok dia mesti ada ni bila kita ini adalah satu-satunya SPSS yang kita buka. So dia akan tanya, nak tutup tak? Closing the last data editor window will exit SPSS statistic. So do you want to proceed? Yes. So don't show this alert again. Yes. Habis cerita. Tuan-tuan, itu saja untuk ni berkaitan dengan data ataupun masuk data. Bagaimana kita nak masuk data SPSS ini, iaitu data SPSS apa dia? Apa itu SPSS? Statistical Package for Social Sciences. Itu saja. Nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkongsian saya pada kali